Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada pagi ini. Dan insya-Allah kita menyambung perbahasan daripada buku kepercayaan, beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Basri bin Ibrahim. Dan kita masih lagi pada isu yang keempat daripada buku ni, iaitu kepercayaan sebahagian masyarakat berkenaan dengan Nabi Khidir alaihi salam yang masih hidup dan boleh ditemui oleh orang-orang tertentu. Dan kepercayaan berkenaan dengan Nabi Khidir ni ialah kepercayaan yang memang ada dalam masyarakat Melayu kita. Maknanya secara umumnya ianya bukan satu yang asing. Bagi setengah-setengah tempat, mereka tidak mengangkat Nabi Khidir alaihi salam sebagai personaliti yang gaib dan dikagumi. Mereka mengangkat selain daripada Khidir alaihi salam, mereka mengangkat Zulkarnain. Sebab tu kalau kita baca dalam suratul Kahfi, dua orang nama yang disebut, iaitu Zulkarnain seorang raja dan seorang lagi ialah Nabi Khidir alaihi salam. Kedua-dua orang ni ialah orang yang ada padanya kepercayaan yang ditokok tambah. Cuma tempat kita ni Zulkarnain dia tak begitu terkenal. Dia lebih diangkat Nabi Khidir alaihi salam. Iaitu ada mereka dan kelompok yang percaya Nabi Khidir alaihi salam itu tidak wafat. Dia masih hidup dan boleh diakses untuk bertemu dengan dia, dan dia mengajarkan kepada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai orang-orang istimewa, ilmu-ilmu yang disebut dengan nama ilmu laduni. Walaupun kefahaman yang sebenarnya ialah ilmu laduni itu khusus kepada Nabi Khidir alaihi salam. Dan apa yang ada pada Nabi Khidir alaihi salam itu bukanlah satu benda yang bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihi salam pada waktu bertemunya dua orang ni, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi salam. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Kahfi, ayat yang ke-60, permulaan cerita arahan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan satu orang lelaki yang bernama dengan Khidir. Iaitu bila mana Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Musa li fatahu, ketika mana berkata Musa kepada seorang budak ataupun pembantunya. Dalam sebahagian riwayat Israiliyat, budak ataupun pembantu ni dikatakan Nabi Yusha bin Nun, tapi namanya tak disebut dalam Al-Quran, hanya disebut sebagai satu personaliti yang duduk dekat dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa pada pembantu dia? La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Maksud dia apa? Aku tak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun. Ini keazaman Nabi Musa yang sangat tinggi dan luar biasa
untuk menjunjung perintah Allah Azza wa Jal, iaitu perintah untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Dalam sebahagian riwayat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dalam At-Tabarani dan beberapa lagi riwayat yang lain, ada sebab kenapa Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa ni bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Antaranya dalam riwayat yang terkenal ialah bagaimana ketika mana Nabi Musa ni dia menyampaikan ilmu pada kaum dia tanya satu soalan, iaitu soalan yang berbunyi, siapakah orang yang paling alim pada waktu itu dan pada saat itu? Orang paling alim sekali ilmu pada waktu itu. Maka Nabi Musa pun jawab, yang paling alim pada waktu ini dan saat ini ialah aku. Jawapan Nabi Musa bukan jawapan seorang yang angkuh, seorang yang sombong, tapi jawapan Nabi Musa itu ialah jawapan yang betul dan tepat. Cuma Allah Azza wa Jal, dia nak seorang Nabi ni jawab dengan rendah diri, tak boleh jawab dengan tone ataupun tune macam tu. Jadi turunlah teguran pada Nabi Musa bahawasanya ada orang lain yang tidak ada ilmu seperti mana ilmu yang kamu ada tu, maknanya ada orang yang lebih lagi daripada tu. Jadi Allah Ta'ala menegur Nabi Musa. Ni istilah dalam tafsir dia panggil itab, teguran lembut daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bila mana Nabi Musa diarahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir yang duduk di tempat pertemuan dua laut tu, bukanlah ilmu yang ada pada Nabi Khidir tu sebagai ilmu yang kita sebut sebagai priority. Ilmu laduni tu ialah ilmu yang mesti kena ada, tak pun. Jelas ilmu yang ada pada Nabi Musa lebih baik, iaitu ilmu syariat. Ilmu yang ada pada Nabi Khidir itu ialah ilmu rahasia ataupun sampingan yang Allah Ta'ala berikan pada mana-mana orang yang dia nak. Mungkin juga kita boleh kata ilmu tu ialah ilmu karamah. Bukan ilmu lah, dia karamah, mungkin. Tapi nak katanya ialah ilmu tu bukan satu benda yang kita perlu angkat dan junjung paling tinggi, bukan. Cuma sekadar teguran pada Nabi Musa untuk dia sedar ada orang mahir pada bidang ni, lebih pada bidang ni, dan ada orang dia kurang pada bidang ni. Supaya kita tak rasa diri kita tu yang paling tahu. Itu saja. Cuma bila mana masuk bab Nabi Khidir, dia cuba diceritakan dengan cerita yang luar biasa, sehingga dalam masyarakat kita ni bercampur aduk cerita Nabi Khidir ni, sehingga dia jadi mitos, dia jadi legenda, dia jadi benda-benda yang luar daripada kawalan ilmu yang ada dalam Al-Quran dah. Maknanya dia dah cakap luar daripada kebiasaan, benda-benda yang sudah tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu, tapi hanya dihikayatkan oleh orang-orang yang didakwa sebagai orang yang boleh akses dekat dengan Tuhan, ataupun kita sebut sebagai wali dan sekian. Jadi pada pagi ni, dengan sebab kita dah bahas tentang nasab keturunan Nabi Khidir sebelum pada ni, dan apa nama betul dia, dan apa tujuan dan kedudukan dia sebenarnya. Jadi sekarang ni kita nak tengok dalil-dalil yang digunakan oleh golongan-golongan yang mendakwa Nabi Khidir ni tak lagi mati, masih lagi hidup sampai sekarang. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bila sebut Imam Muslim ni, hadis dia bertaraf sahih lah. Hadis tu diriwayatkan, iaitu saya baca sikit hadis ni. Hadis tu berbunyi, ara'aitum in qataltu hadha thumma ahyaituhu atashukkuna fil amri fayaquluna la, qala fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi wallahi ma kuntu fika qat ashadda basiratin minni al'an, qala fayuridu ad-dajjalu an yaqtulahu fala yusallitu alaihi. Maksud hadis ni apa dia? Ara'aitum in qataltu hadha, apa pandangan tuan-tuan sekalian jika saya membunuh lelaki ini, thumma ahyaitahu, kemudian saya menghidupkannya semula, atashukkuna fil amr, adakah kamu semua meragui tentang urusan yang aku bawa? Fayaquluna la, orang-orang ramai mengatakan tidak. Qala fayaqtuluhu, mereka mengatakan tidak. Lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
lalu Dajjal telah membunuh lelaki itu. Hadis ni potongan pada hadis panjang, iaitu hadis lelaki yang dibunuh oleh Dajjal di akhir zaman nanti. Lelaki ni tak mati, dia mati dihidup balik, dia mati dihidup balik. Okey. Dan dalam potongan hadis ni yang last sekali dia kata, qala fayuridu ad-dajjalu an yaqtulahu fala yusallatu alaihi. Demi Allah, pada pandangan aku kamu adalah lebih jelas sekarang. Lelaki yang kena bunuh tu, yang kena potong kepala dengan Dajjal tu, bila mana Dajjal putuskan badan dia, bercantum kembali dan dia hidup. Lepas daripada Dajjal kata aku akan bunuh kamu kali yang kedua, lelaki tu kata, maka jelas dan terang kepadaku kamu ini Dajjal seperti mana yang telah diperingatkan oleh Nabi terdahulu, iaitu Nabi Muhammad. Okey. Sehinggalah kali yang last, bila mana nak letak satu benda di tengkuk dia, di leher dia, untuk matikan, untuk putuskan badan dia, Allah Ta'ala jadikan nuhas. Nuhas ni tembaga yang sangat tebal mengelilingi dia punya leher dia tu, sehingga Dajjal tak boleh buat apa. Dajjal nak bunuh dia, tak dapat menguasai dia. Lelaki ni, sebahagian orang, terutamanya yang kata Nabi Khidir ni hidup, dia kata lelaki itu Khidir alaihissalam. Sedangkan dalam hadis tidak diberitahu pun namanya. Inilah pandangan sebahagian tokoh, pandangan sebahagian orang yang kebanyakan kes, kebanyakan kelompok yang declare dan yang rasa Nabi Khidir ni hidup, kebanyakannya ialah daripada kelompok Sufi, jarang daripada kelompok yang lain. Okay. Jadi sebahagian yang menterjemah hadis ni, walaupun hadis ni sahih, dikatakan ianya ialah Nabi Khidir alaihi salam. Okay. Kita tengok sikit analisis hadis ni, apa kata para ulama terhadap kenyataan yang mengatakan Nabi Khidir ialah lelaki yang dibunuh oleh Dajjal beberapa kali ni tapi tak boleh. Okay. Hadis di atas adalah dalil sahih dan tidak diragui lagi dari sudut kesahihannya. Maknanya dia memang sahih, namun ia tidak mengandungi sebarang penjelasan secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah lelaki yang dibunuh oleh Dajjal berkali-kali itu ialah Khidir alaihi salam? Tidak ada petunjuk, Nabi tak sebut pun. Apalagi tidak wajar kepada kita menetapkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan agama Allah kecuali berdasarkan nas daripada Al-Quran dan sunnah yang sahih. Bila mana benda tak jelas, kita tidak ada apa-apa kuasa untuk menjelaskannya, melainkan ada petunjuk yang menjelaskan fakta tu. Okey. Kemudian penulis dia kata sini, kerana itu hadis di atas tidak dapat diterima sebagai hujah bagi membuktikan lelaki yang dibunuh dan kemudian dihidupkan semula itu ialah Khidir. Berhubung dengan komen Abu Ishaq. Abu Ishaq ni lah orang yang kata hadis ni merujuk pada Khidir. Ia juga tidak membuktikan lelaki itu Khidir kerana beliau mengkomen dengan menggunakan lafaz dikatakan. Orang belajar hadis dia akan tahu sirah ni ialah sirah tamrid. Lafaz ni ialah lafaz yang menunjukkan ianya bukan pendapat yang kuat ataupun pendapat tu bermasalah. Sebab dikatakan ni ianya ialah, kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil mabni lil majhul, benda yang tak jelas, perkara yang tak jelas. Okay. Jadi tambahan ungkapan dikatakan itu bukan daripada Nabi, tapi hanya nukilan daripada orang lain. Dan mungkin Abu Ishaq ni dia nakalkan daripada orang lain dengan lafaz tamrid. Imam Muslim pun tak buat apa-apa komentar terhadap hadis ni untuk mensabitkan lelaki ini dikatakan sebagai Khidir alaihi salam. Cuma nak katanya manipulasi hadis sahih untuk mengiyakan pendapat yang dia minat. Ini ialah benda yang memang berlaku pada mana-mana kelompok untuk menegakkan hujah apa yang dia rasa betul. Memanipulasi hadis sahih. Sebab dia memang guna hadis yang sahih lah. Okay. Kemudian hadis yang kedua. Hadis kedua ni riwayat daripada Al-Hakim dalam Mustadrak. Okay. Hadis ni ialah hadis cerita daripada seorang sahabat nama dia Anas bin Malik ketika mana Nabi ni nak wafat. Okay. Kita baca sikit dan kita dengarkan sikit hadis dia. Fadakhala rajulun ashabul lihyah jasimun sabih fatakhatta'a riqabahum fabaka
thumma iltafata ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna fillahi azaa'un min kulli musibatin wa 'iwadan min kulli fa'itin wa khalfan min kulli halika fa ila Allahi fa anibu wa ilaihi farghabu wa nadhratu ilaikum fil bala fanzuru fa innamal masabi bima lam yujbiru وانصرف فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل فقال أبو بكر وعلي نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه السلام. Apa maksud hadis ni? Hadis ni waktu Nabi nak wafat ataupun waktu Nabi dah wafat dah, Nabi dah pun meninggal dunia. Kata Anas, masuk seorang lelaki yang ashabul lihyah jasimun sabih, satu orang yang janggut dia lebat dan tubuh badannya sangat tampan, bahkan dia tu yatala'la, macam orang kata apa, attraction berbanding orang lain. Nampak dia tu macam seakan orang yang ada cahaya, maknanya lain sikit dia pada orang lain. Fatakhatta'a riqabahum, lalu lelaki yang tak dikenali ni melangkah tengkuk para sahabat yang ramai dalam rumah pada waktu itu. Fabaka thumma iltafata ila ashabi Rasulillah, lelaki ini telah pun menangis dan akhirnya dia berpaling berkata pada para sahabat. Lalu apa dia kata? Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai orang-orang yang mengucapkan takziah ketika menghadapi setiap musibah, pengganti untuk setiap yang luput dan pewaris untuk setiap yang binasa. Maka kepada Allah tuan-tuan sekalian menyerah diri dan kepadanya jua tuan-tuan sekalian berkeinginan. Juga pandangan yang memandang anda semua ketika menghadapi bala bencana. Yang dikatakan musibah ialah orang yang tidak ditampung pemergiannya. Kemudian lelaki itu berlalu. Sebahagian dari para sahabat berkata kepada sebahagian yang lain, adakah anda mengenali lelaki itu? Lalu jawab Abu Bakar dan Ali, ya, dia adalah saudara Rasulullah, iaitu Khidir alaihi salam. Okey. Hadis ni terlalu banyak kali digunakan oleh kelompok yang mengatakan dan nak mensabitkan Nabi Khidir tu masih lagi hidup. Nabi Khidir tu masih lagi hidup. Okey. Lalu kita tengok dalam dalam nukilan ataupun dalam analisis ini, dia kata beliau menakalkan kata-kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kisah Khidir alaihi salam diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um dengan isnad yang lemah. Beliau juga menakulkan pilihan Imam An-Nawawi yang berpendapat Khidir masih hidup, dan menurut beliau ia merupakan pendapat kebanyakan ulama, meskipun beliau sendiri menghukum lemah hadis tersebut. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya yang jadi kuat dan sedap sikit hujah ni bila mana dia dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi letak dalam Majmu' Syarah Muhadzab, walaupun dia sendiri menilai hadis itu sebagai lemah. Pertama sekali, bila kita baca takbir para ulama, kita kena tengok by reality apa ulama itu sebut terhadap status maklumat itu. Pertama, Imam An-Nawawi telah meletakkan hadis ni sebagai hadis yang lemah. Dengan sebab ada beberapa problem lah, nanti kita akan sebut problem-problem hadis ni. Okay. Cuma nak katanya hanya berpaut pada satu orang, iaitu Imam An-Nawawi, dan jumpa satu riwayat kata Imam Asy-Syafi'i pun letak riwayat ni dalam Al-Um, walaupun sebenarnya riwayat ni bukan ada dalam Al-Um, dia ada dalam kitab lain iaitu Musnad Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i sendiri pun menilai hadis ni sebagai lemah. Ianya bukan satu benda yang boleh dijadikan sebagai hujah nak mengatakan Nabi Khidir hidup. Dia macam ni tuan-tuan, ada sebahagian orang dia gairah nak cari pandangan yang dia suka, dan pandangan tu dia usaha untuk bagi kuat pandangan tu. Jadi kadang-kadang dia gopoh bila mana dia nak cari pandangan tu. Sebab tu kita akan tengok ada orang yang nak mensabitkan amalan-amalan yang pelik-pelik, tapi dia gopoh, dia jumpa hadis tu dalam mana-mana kitab, termasuk hadis tu dalam kitab hadis-hadis maudhu', dan dia tak tahu metodologi penulisan kitab tu. Lalu dia sangka hadis tu menjadi pegangan penulis, sedangkan penulis dia datangkan hadis tu nak beritahu hadis tu palsu ataupun hadis tu lemah, bukan hadis tu sebagai hujah.
Tapi dengan sebab penulis kepada kitab tu ataupun yang menakalkan hadis tu orang ada nama, macam Imam An-Nawawi kita sebut tadi, macam Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebahagian orang yang memang nak cari tempat berpaut ni, mereka akan rasa gairah terhadap benda-benda macam ni. Lalu mereka merasakan pandangan itu betul dengan sebab ianya pernah dinukil oleh tokoh-tokoh yang hebat. Akan tetapi tokoh tu sendiri yang menilai pandangan itu ataupun hadis tu sebagai hadis yang lemah. Analisis hadis menurut Abu Khattab Ad-Dahiyah, hadis ucapan takziah yang disebut oleh Abu Umar adalah maudhu'. Ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Muharrar daripada Yazid Al-Asammi daripada Ali radhiyallahu anhu. Ibn Al-Muharrar seorang yang ditinggalkan oleh ahli hadis. Beliau merupakan tokoh yang pernah dinyatakan oleh Abdullah bin Mubarak seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Okey. Dalam hadis ni, hadis yang cerita kata Nabi Khidir datang pada waktu kewafatan Nabi ucap takziah. Okey. Dalam hadis ni ada satu orang lelaki, perawi dia, pembawa cerita ni, nama dia Abdullah bin Muharrar. Abdullah bin Muharrar ni telah dinilai oleh satu orang tokoh. Siapa dia? Iaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni guru pada Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak, bila mana dia dengar nama Abdullah bin Muharrar yang riwayat hadis ni, dia telah keluarkan kata-kata tajrih yang dahsyat. Tajrih ni maksud dia apa? Komentar ataupun komen negatif yang sangat dahsyat terhadap perawi ni. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak kata, tilik tai unta lagi baik pada tengok hadis yang dia bawa. Kata Abdullah bin Muharrar. Kata Abdullah bin Mubarak kepada Abdullah bin Muharrar, tilik tai unta lagi elok daripada tengok hadis dan dengar hadis yang dia bawa. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok para ulama hadis dalam bab ni, mereka sangat tegas dan mereka sangat sinis bila mana bertemu dengan orang yang bawa hadis yang mengarut dan palsu. Sebab tu di meja kuliah ni, satu benda yang sangat tak bagus bila mana penceramah bawa hadis palsu, riwayat-riwayat yang tak jelas. Sebab apa? Sebab meriwayatkan hadis palsu, meriwayatkan hadis-hadis yang tak betul tanpa dijelaskan statusnya, tanpa diterangkan konteksnya yang betul, itu ialah bahagian daripada dosa. Bahkan Imam kata apa, Ibnu Jauzi, dia masukkan meriwayatkan hadis palsu ni sebagai orang kata apa, hadis sebagai dosa besar. Bukan Imam Ibnu Jauzi, Imam Az-Zahabi. Dia letak dalam kitab di Al-Kabair, antara dosa besar ialah meriwayatkan hadis palsu. Tapi zaman sekarang ni, penceramah dia riwayat hadis palsu, dia tak rasa dia sedang buat dosa besar. Dia tak rasa. Tempat yang mulia ni, masjid, tempat orang dapat maklumat sahih, akhirnya di tempat orang buat dosa besar. Sebab zaman sekarang orang nampak orang buat dosa besar ni dengan orang duduk menyanyi atas pentas ya. Orang buka aurat apa sebagainya, itu dosa juga. Okey. Cuma bahagian yang orang tak nampak ialah meriwayatkan hadis palsu tanpa menzahirkan kepalsuan. Riwayat hadis palsu ni boleh dengan syarat kita nak jelas ke orang kat mana palsu dia. Tapi kalau riwayat hadis palsu tanpa jelaskan, sehingga hadis palsu tu telah dimanipulasi seakan-akan maklumat yang sahih, dan sebahagian orang menjadikan sebagai panduan, itu ialah tanggungjawab kepada orang yang bercakap. Walaupun orang yang bercakap tu dia ada kedudukan, dia ada personality, dia ada penampilan yang berjaya menarik orang untuk dengar apa yang dia sebut. Okay. Jadi itu bahagian yang besar ataupun benda yang perlu dipandang serius lah. Okay. Seterusnya, hadis yang ketiga yang dijadikan sebagai sandaran kepada adanya ataupun masih hidupnya Nabi Khidir alaihissalam ialah hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik. Sama juga hadis dia lebih kurang macam hadis yang daripada Mustadrak Al-Hakim tadi. Okay. Saya tak nak baca sebab hadis itu panjang, riwayat At-Tabarani. Cuma poinnya ialah kebanyakan riwayat-riwayat yang mensabitkan, yang sebut nama Nabi Khidir direct. Kata Nabi masih hidup, waktu tu Nabi Khidir datang, ataupun Nabi wafat, waktu tu Nabi Khidir datang takziah.
kebanyakan hadis macam ni hadis yang bermasalah. Ataupun kelompok ni dia nak kata Nabi Khidir hidup, dia manipulasi hadis sahih, macam hadis riwayat yang kata Dajjal bunuh lelaki yang tak dapat dibunuh tu, dikatakan dia Khidir, itu hanyalah tambahan, itu hanyalah orang kata apa, recommendation dia orang yang tak kukuh, yang ambil daripada mana-mana tokoh. Okey. Sekarang ni yang ke-9 dalam buku ni lah, dalil-dalil akal tentang Khidir sudah pun meninggal. Jadi penulis diletakkan beberapa poin, 9 poin untuk kita fikir dan timbang secara akal, bukan fikir timbang secara nas, bagi fikir, bagi elok dengan kepala kita. Okey. Sekarang ni saya nak baca sikit satu persatu apa yang disebut. Ibnu Jauzi menyebut dalam risalahnya Ujalah Al-Muntazar fi Syarah Halatil Khadari, sebagaimana yang dinakalkan daripada beliau oleh Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munif dan Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, 10 dalil akal untuk membuktikan Nabi Khidir telah meninggal. Yang pertama, golongan yang mensabitkan Nabi Khidir masih hidup menyatakan beliau adalah anak Nabi Adam daripada sulbi baginda. Pendapat ini jelas rosak dari 2 aspek, iaitu yang pertama, bermakna umurnya sekarang sehingga ke zaman Ibnu Jauzi, sebab Ibnu Jauzi yang bawakan argumen ni, ialah 6,000 tahun, sebagaimana yang disebut dalam kitab seorang ahli sejarah bernama Yuhana. Umur sebegini dari segi adatnya tidak mungkin berlaku kepada manusia, umur yang terlalu panjang. Okay. Itu argumen daripada Ibnu Jauzi. Yang kedua, seandainya Khidir adalah anak Nabi Adam daripada sulbi baginda, sebagaimana yang menjadi tanggapan baginda, dan beliau pula pernah menjadi menteri kepada Zulkarnain. Kan kalau kita tengok dulu ada satu orang penceramah terkenal tak jauh pada Perlis ni, dia sebut waktu kita susah ni kita kena seru nama Bulian Ibn Mulkan. Itu dikatakan salah satu daripada nama Nabi Khidir, dan dikatakan Nabi Khidir ni menjadi menteri kepada Zulkarnain. Okay. Ada satu orang lagi penceramah yang memang selalu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik lah daripada Pantai Timur, tapi sekarang dah diam sikit. Okay. Dia pernah sebut dalam potongan kuliah dia kata Nabi Khidir ni dia boleh hidup lama, tak mati sampai sekarang, sebab dia telah minum satu air yang duduk tersimpan dalam satu gunung, dinamakan air itu dengan Ainul Hayah, air mata kehidupan. Waktu Zulkarnain dia buat ekspedisi, bawa semua delegasi dia ni round daripada timur ke barat, antara dalam ekspedisi itu yang ikut sekali ialah Bulian Ibn Mulkan yang dikatakan menteri pada Zulkarnain ni. Okay. Bila mana nak masuk satu gunung, Zulkarnain tak boleh masuk, sebab Zulkarnain tahu dalam gunung tu ada air. Dia nak air tu. Air tu kalau minum tak mati, hidup sampai sekarang. Ini mitos. Ini bukan benda betul. Ini ialah satu cerita yang tak tahu betul ataupun tidak. Okay. Dikatakan dalam cerita tu yang boleh masuk dalam gunung tu ialah Khidir. Zulkarnain tak boleh masuk. Zulkarnain suruh Khidir masuk, ambil air tu, datangkan kepada dia. Tapi percubaan Nabi Khidir untuk bawa air tu pada Zulkarnain tak dapat. Dia pergi, dia minum dulu, lepas pada tu dia nak bawa kepada Zulkarnain, dia tak boleh. Okay. Cerita tu diceritakan di sini, iaitu di meja kuliah ni lah, dibawa cerita tu. Okay. Pertama, cerita tu mitos. Mitos ni tak tahu betul ataupun tidak, mana yang jelas ataupun tidak ada. Okay. Yang kedua, cerita ni dia menyerupai mitos yang ada dalam agama lain. Saya tak ingat nama apa, cuma cerita tu ada dalam cerita mitos yang didengari, yang diceritakan oleh orang-orang Kristian. Air kehidupan tu. Okay. Dan benda ni lah benda yang orang kata apa, dia macam synchronize dengan kepercayaan agama lain. Jadi dia agak mustahil tentang perkara-perkara seperti ini. Okay. Seterusnya yang kedua, argumen yang dibawa oleh Ibnu Jauzi, dia kata seandainya Khidir itu wujud sebelum Nabi Nuh alaihi salam lagi,
sudah tentu beliau perlu menaiki bahtera Nabi Nuh, namun tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama yang menakalkan beliau pernah menaiki bahtera Nabi Nuh. Sebab waktu nak berlaku banjir tu, Nabi Nuh tarik semua orang beriman, tarik semua orang beriman untuk naik dalam kapal dia. Tapi tidak ada riwayat mengatakan dalam kapal tu adanya Nabi Nuh. Tapi golongan ni dia taklah, orang kata apa, terganggu gugat dengan argumen ni. Dia mesti kata sebab apa tidak ada riwayat? Sebab waktu tu Nabi Khidir tak nama Khidir lagi, nama dia lain. Maknanya Nabi Khidir ni dia berubah nama di setiap zaman, macam-macam. Okay. Yang ketiga, ulama bersepakat ketika Nabi Nuh turun daripada bahteranya, orang-orang yang bersama dengannya dalam kapal kesemuanya meninggal tidak lama selepas itu. Begitu juga dengan keturunan mereka. Yang kekal pada masa itu hanyalah zuriat keturunan Nabi Nuh alaihi salam sahaja. Ini dibuktikan dengan firman Allah Azza wa Jal, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqun. Ini surah As-Saffat ayat yang ke-77. Dan kami jadikan zuriat keturunannya sahaja orang-orang yang tinggal hidup setelah kami binasakan kaumnya yang ingkar. Okay. Jadi melalui ayat ni, melalui orang kata apa, penjelasan ni, kita boleh tengok bagaimana golongan-golongan yang kata Nabi Khidir ni masih hidup, dia bertembung dan bertentang dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempat, seandainya benar ada manusia dari kalangan Adam, dari kalangan anak Adam yang hidup sepanjang masa bermula daripada saat ia dilahirkan dan kelahirannya pula adalah sebelum daripada Nabi Nuh, sudah tentu ia menjadi tanda dan perkara ajaib yang paling besar. Dengan itu sudah tentu ia akan disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat, kerana ia merupakan antara tanda rububiyah yang paling agung. Sebab ada sebahagian yang mendakwa Nabi Khidir ini ialah daripada anak Nabi Adam, daripada anak Nabi Adam. Yang kelima, pandangan yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup sehingga sekarang adalah pandangan tentang agama Allah tanpa berdasarkan kepada sebarang ilmu, dan pandangan sebegini rupa adalah haram berdasarkan kepada nas Al-Quran. Okay. Dia macam ni tuan-tuan. Mudah ceritalah, kita cerita panjang Khidir apa semua, riwayat apa semua ni. Dia ada orang, dia nak cari satu benda yang sukar dan pelik, dan kebanyakan orang tak berpegang dengannya. Manusia ni dia nak rasa hebat, dia akan ambil satu benda yang orang tak ambil. Apa yang Nabi sebut, itu kebanyakan orang Islam ambil. Apa yang Nabi ajar, petikan akidah, itu kebanyakan akidah yang diambil ilmunya daripada Nabi. Tapi ada golongan yang datang kemudian ni, dia ada usaha untuk nampak dia lebih terkedepan pada orang, iaitu dia ambil pegangan-pegangan yang pelik. Sepatutnya boleh berdoa direct kepada Allah Azza wa Jal, tapi nak kena pergi berdoa berbentengkan Nabi Khidir dulu, baru doa tu nak pergi naik kepada Allah Azza wa Jal. Okay. Nak kena cari. Ada orang dia habis masa, bagaimana nak akses Nabi Khidir. Ada orang cari amalan, macam mana saya nak bertemu dengan Nabi Khidir. Inilah benda-benda yang memang tak dapat dinafikan. Sebab tu kita akan tengok pengikut-pengikut tarekat tertentu, ada amalan-amalan kemuncak dia orang ialah amalan untuk menjemput Khidir. Sebenarnya yang dijemput tu bukan Khidir, yang dijemput tu ialah jin khadam kepada tuan guru dia. Akhirnya apa jadi? Dia syok sendiri. Dia rasa itu ialah bahagian daripada kelebihan dia, sedangkan dia bukan Khidir. Sebab jin boleh dakwa dia tu Khidir. Bahkan jin boleh dakwa lebih pada tu lagi. Bukan setakat dia boleh dakwa dia Khidir, dia boleh dakwa dia tu Tuhan pun kalau dia nak. Dan dia boleh tipu. Semuanya ini bergantung kepada kadar ilmu satu orang tu, interaksi satu orang tu dengan wahyu. Sebab tu antara benda yang perlu kita lakukan dalam hidup ni ialah memperbanyakkan waktu berinteraksi dengan wahyu. Antara amalan para ulama salaf terdahulu, mereka memperbanyakkan baca Al-Quran dalam kehidupan dia, dan memperbanyakkan masa untuk memperhati makna-makna Al-Quran. Sebab daripada proses ni dia akan melahirkan satu orang yang hidup berpayung Al-Quran. Dia akan dapat pedoman ilmu tu. Yang inilah yang Allah Ta'ala sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Yang bertakwa pada Allah itu Allah Ta'ala akan ajar padanya ilmu. Bukan ambil zikir,
bukan ambil kaifiat, bukan ambil wirid aurat tertentu, tapi menekuni firman Allah. Inilah amalan para ulama terdahulu. Sebab tu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, antara kebiasaan dia, lepas daripada dia tu keluar penjara, lepas pada dia kena teruk dengan fitnah khalqul Quran, dia habiskan usia dia dengan dia banyak baca Quran. Berulang kali, dia pun tak ingat berapa ribu kali dia khatam Quran. Cuma di akhir hayat dia, menurut riwayat yang disebut daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dia, iaitu dia kata, ayah aku pernah sebut, dia kata, kullama tasaffahtu bil Quran, setiap kali aku ni belek Quran, bukan belek saja, belek baca, tengok, perhati, ma ajidu akbaru dhanban, tidak aku dapati dosa yang paling besar yang disebut dalam Al-Quran melainkan dosa orang yang terlibat dengan riba. Itu apa yang dilihat oleh Imam Ahmad. Sebab banyak duk baca Quran, sebab dia duk teliti yang tu. Memang dosa riba ni dosa besar. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, siapa yang terlibat dengan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, Allah Ta'ala isytihar perang kepada dia. Tidak ada dosa yang ada pengisytiharan perang melainkan dosa riba. Sebab tu semalam khutbah Jumaat di Perlis ni, walaupun ada orang rasa macam, apa cerita KWSP ni, kan, khutbah semalam KWSP, okay, dia bukan nak fokus yang dividen banyak, dividen sikit tu. Poin dia ialah tak ramai lagi orang Islam di Malaysia dan di Perlis khususnya yang mengubah cara simpanan duit tu ke arah simpanan syariah. Masih nak simpan dengan konvensional. Simpan konvensional tu terlibat dengan riba, bukan sikit, 60% dalam KWSP ni. Okay. Dan kalau kita tengok dalam khutbah tu, dia kata 10% baru pemegang akaun KWSP yang Muslim di Perlis ni yang simpan dengan cara syariah. Sebab orang nampak ia pilihan, bukan kewajipan. Di Malaysia pun masih lagi sikit. Dan yang lebih ajaibnya, orang-orang yang kerja di sektor, orang kata apa, di sektor agama lah, maknanya dia kerja pejabat agama ke, pejabat mufti ke, yang ada KWSP ni, dia pun duk simpan dalam konvensional lagi. Walaupun dia tu kerja di jabatan yang bagi maklumat yang betul lah pun. Saya tak nak katalah jabatan mana, cuma nak kata benda tu ada, perkara tu ada, benda tu wujud. Okay. Ini ialah bab yang kita terlepas pandang. Ada orang dia sibuk nak cari zikir, nak cari Nabi Khidir apa semua. Inilah syariah yang harus dijaga. Izzah, kemuliaan. Cuma nak katanya, manusia bila mana dia divert ke arah lain, dia tak akan nampak benda yang sepatutnya dia perlu beri perhatian. Dia akan nampak benda lain. Itulah antara sebabnya keberuntungan pihak penjajah terhadap bangsa yang terlibat dengan benda-benda macam ni. Dia akan delay bangsa tu daripada faham agama yang benar. Sebab tu tuan-tuan tengok gerakan sufi yang melampau, gerakan-gerakan sufi yang menyeleweng. Ada sufi yang bagus, ada sufi yang bersama menyedarkan masyarakat tentang kepentingan ilmu. Okay. Cuma ada gerakan-gerakan sufi yang tenggelam dengan zikirnya. Gerakan-gerakan seperti ini selalunya tidak dihalang oleh pihak penjajah atau musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam tak ambil pot pun pada dia orang. Sebab dia orang tidak ada fokus yang utama. Sebab dia orang kira nak cari Nabi Khidir, kira nak dapat ilmu laduni semata-mata. Benda ni dia akan melambatkan orang yang terlibat dengan benda ni faham agama yang betul. Sebab kalau faham agama yang betul, kesibukan dia bukan macam tu. Kesibukan dia ke arah lain. Hidup dia lebih realistik, lebih touch dengan masyarakat. Sebab tu kita akan tengok para sahabat, siang hari mereka bertindak sebagai manusia yang menguruskan urusan manusia lain. Kalau dia orang pemimpin, malam hari dia orang menjadi hamba yang berdoa, yang bertahajud pada Allah Azza wa Jal. Itu konsep yang sebenarnya. Tapi dengan sebab terlibat dengan benda-benda macam ni, ada sebahagiannya melupakan nafkah wajib, ada sebahagiannya tinggalkan semua prioriti-prioriti yang perlu untuk dia buat, dan akhirnya jadilah keadaan yang tak seimbang. Okay. Jadi itulah apa yang nak kita sebutkan, ialah berkenaan dengan Nabi Khidir ni
kalaulah ada orang nak bersetuju dia masih hidup, dia tak mati lagi, apa kepentingan kita untuk benda tu? Sedangkan diutusnya Nabi Muhammad itu, dia dah clearkan semua sekali. Dia dah clearkan semua sekali. Okay. Jadi ini ialah satu kefahaman, satu ideologi yang diimani. Tujuannya ialah untuk lari daripada berpayung dengan syariat yang benar. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak kita punya perbahasan untuk isu yang keempat ni. InsyaAllah pada kali akan datang kita akan bahas isu yang kelima, iaitu kepercayaan boleh bertemu dengan Nabi secara sedar setelah baginda wafat dan menerima sesuatu daripada baginda. Yang ni memang ada, memang benda yang tak pernah habis. Cuma dia tukar kumpulan mana yang bawa saja. Okay. Jadi setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.